Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni Cikgu Khairul Abdul Aziz. Okey, Cikgu akan mengajar kelas 2 Nazif Sains pada tahun ini. Cikgu tak lagi mengajar bahasa Melayu ya. Okey, untuk pada hari ini kita akan belajar Sains tahun 2 ya. Sains tahun 2. Kita tengok, tolong buka buku teks kalau yang tak ada buku teks tu boleh lihat paparan di video ini. Okey, ini adalah tajuk-tajuk yang kita akan belajar sepanjang tahun ini. Ada 10 unit. Unit yang pertama yang kita akan belajar pada hari ini ialah kemahiran saintifik. Kedua, peraturan bilik sains. Ketiga, manusia. Keempat, haiwan. Kelima, tumbuh-tumbuhan. Keenam, terang dan gelap. Ketujuh, elektrik. 8, campuran. Unit ke-9 ialah bumi. Unit terakhir sekali, unit 10 ialah teknologi ya. Ini adalah 10 tajuk yang kita akan belajar pada tahun ini insya-Allah. Okey. Pada hari ini unit 1 kita akan belajar tentang kemahiran saintifik. So, kemahiran saintifik ini ada banyak. Kita belajar satu saja hari ini. So, tengok yang paling bawah sekali ya. Pada muka surat 1 itu, apakah yang sedang dilakukan oleh Nisa dan rakan-rakannya. Okey, ada 3 orang di dalam gambar ini. Kawannya menyebut anak pokok ini semakin tinggi. So, dia mengukur pokok menggunakan pembaris. Kemudian dijawab oleh disebut oleh Nisa, tentulah anak pokok ini membesar. Sebab tu dia tinggi kan. Makin lama makin tinggi. Sama macam kamulah. Masa tahun 1 rendah, tahun 2 tinggi, semakin tinggi ya. Okey. Murid yang di belakang dia menulis sesuatu di papan putih. Sebut bilangan daun juga semakin bertambah. So, mereka mengkaji tentang bilangan daun dan tinggi pokok apabila hari semakin bertambah daripada hari pertama hinggalah hari ke-21. Hari pertama ada bilangan daunnya 2 sahaja dan tingginya 4 cm. Tapi bila dah sampai 3 minggu, 21 hari, bilangan daun bertambah menjadi 10 dan tingginya makin bertambah iaitu 12 cm. Mereka mencatatnya setiap seminggu ya. Okey. Kita tengok surat 2 memerhati. Okey, memerhati ini ialah kemahiran saintifik yang pertama. Okey, apa ciri-ciri memerhati nanti kita akan belajar ya. Kita tengok aktiviti dalam muka surat ini ya. Nisa dan adiknya sedang membantu ibu di dapur. Mari kita ikuti aktiviti mereka di bawah. Mak Nisa cakap apa? Kita perlukan tepung, garam, gula, yeast dan air untuk membuat roti. Okey. Tengok gambar kedua. Mula-mula kita masukkan tepung, kemudian garam, gula, yeast dan air. Selepas itu kita uli adunan menjadi dough yang lembut. Okay. Yang ketiga, kita tutup dough dengan tuala bersih yang lembap dan biarkan selama sejam. Selepas sejam apa berlaku? Ya, adik Nisa cakap apa? Wah, adunan ini sudah mengembang. Selepas mengembang kita nak buat apa pula? Kita bakar dahulu adunan ini. So, campuran daripada tepung, gula, garam, yeast dan air ini menjadi dough. Dough tu semakin lama dia mengembang sebab dia ada yeast ya. Okey. Tengok gambar seterusnya muka surat 3. Apa adik Nisa cakap? Wah, sedapnya bau roti ini. Kemudian Nisa cakap apa? Jangan sentuh, ketuhar ini panas ya. Ketuhar tu tahu tak? Ketuhar tu oven ya. Untuk bakar roti. Okey, gambar seterusnya gambar ketuhar dan berbunyi ting. Okey. Gambar yang seterusnya di bawah. Adik Nisa ajak apa tu pada ibu dia. Ibu, ketuhar dah berbunyi, roti dah masak ke?
Dia dengar bunyi, dia terus ajak mak dia pergi ke dapur tengok roti yang di dalam ketuan itu. Baik, gambar akhir sekali. Adik Nisa cakap sedapnya roti ini. Kenapa dia kata sedap? Sebab roti itu dah masuk dalam mulut dia. Dia rasa dengan lidah, sebab tu dia tahu roti itu sedap. Okey, Nisa cakap apa? Yalah, lembut dan gebu roti ini. Macam mana Nisa tahu roti itu lembut dan gebu? Sebab dia menyentuh roti itu dengan jarinya. Kita tengok bahagian bawah. Semasa Ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan dengan memerhatikan dengan apa? Ada 5 cara dia memerhati. Memerhati ni maksudnya bukan lihat saja ya, ada banyak kriteria dia. Pertama, melihat perubahan adunan. Melihat perubahan adunan daripada dough tadi dia mengembang atau kita melihat. Melihat ni dengan mata. Yang kedua, memerhati ni apa? Menghidu bau roti yang sedang dimasak. Ni adik Nisa tadi dia hidu bau. Kita hidu dengan apa? Dengan hidung. Yang ketiga, merasa roti yang telah masak. Adik Nisa tadi merasa roti dengan apa tadi? Lidah. Keempat, memerhati apa? Memegang roti yang telah masak. Memegang roti atau menyentuh roti. Iaitu Nisa dia sentuh, dia pegang roti itu dengan jarinya. Dan akhir sekali, kriteria memerhati ni apa dia? Mendengar bunyi ketuhar. Ya. Adik Nisa tadi dia dengar bunyi ketuhar, ting. Dia dengar dengan apa? Dengan telinga. Ya. So, memerhati ni ada 5. Melihat, menghidu, merasa, memegang, mendengar. Okey, bahagian bawah tu ya, dalam kotak biru tu penting ya. Di dalam buku teks ni, apa yang ada dalam kotak biru tu sila hafal ya. Itu rumusan ataupun kesimpulan. Kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar. Proses ini dikenali sebagai kemahiran memerhati. Ingat ada 5 ya. Kemahiran saintifik memerhati ni ada 5, iaitu dengan cara melihat dengan mata, menghidu dengan hidung, merasa dengan lidah, menyentuh dengan jari dan mendengar dengan telinga. Okey. So, ini kemahiran saintifik memerhati. Okey, kita tengok latihan yang cikgu beri pada minggu lepas yang kamu ambil bersama dengan buku teks. Okey, yang cikgu photostat tu. Ini latihan yang perlu kamu buat. Warnakan organ deria yang terlibat. Boleh lebih daripada satu jawapan. Kemudian gariskan pemerhatian yang betul. Okey, tengok gambar. Gambar seorang kanak-kanak sedang buat apa tu? Menonton television. Okey, sebelum kita jawab organ deria, kita tengok pemerhatian dulu. Rancangan televisyen tu sangat apa? Ceria atau sedih? Okey. Jawapan kamu apa dia? Okey, ceria. Ceria. So, macam mana kita tahu rancangan tu ceria? Dengan apa? Melihat gambar tu, kanak-kanak tu menonton TV. Dia menonton TV, dia menggunakan organ apa? Ya, bila kita tonton TV, ada 2 organ yang kita gunakan, iaitu mata. Mata nak tengok paparan di skrin televisyen. Dan juga televisyen tu mengeluarkan suara ke tak? Ya, mengeluarkan suara. Bila mengeluarkan suara, kita gunakan organ deria telinga, pendengaran ya. So, mata dan telinga kita gunakan untuk menonton televisyen. Okey, yang kedua. Gambar aiskrim. Gambar aiskrim. Sebelum jawab organ deria, kita tengok pemerhatian. Rasa aiskrim sangat pahit atau manis? Gariskan jawapan. Semua orang dah rasa aiskrim kan? So, dah tahu aiskrim ni rasanya manis. Kalau pahit tak ada pula orang nak makan aiskrim. Rasa aiskrim sangat manis. Macam mana kita tahu aiskrim tu manis? Kita guna deria apa? Boleh kita hidu, boleh kita sentuh. Kita sentuh aiskrim, kita tahu aiskrim ini manis. Tak boleh ya. Kita guna lidah untuk merasa aiskrim ini manis. Okey. Yang ketiga, gambar periuk yang sedang digunakan untuk memasak menggelegak panas. Macam mana kita nak tahu panas? Tengok pemerhatian. Periuk itu sangat apa? Sejuk atau panas? Cikgu dah turun jawab dah. Panas kan? Okey. So, organ deria apa?
bukan saja periuk lah, contoh sesuatu yang panas. Macam mana kita nak tahu sesuatu tu panas atau sejuk? Contoh setrika, menggosok pakaian menggunakan setrika. Macam mana kita nak tahu setrika tu panas ke sejuk? Dengan lidah ke? Dengan hidung? Dengan telinga? Ya, dengan menyentuhnya dengan jari. Kita sentuh dengan jari baru kita tahu sesuatu benda tu panas atau sejuk, ya. Okey, yang keempat. Seorang kanak-kanak sedang mendengar radio. Keluar lagu daripada radio tu. Pemerhatiannya, suara penyanyi itu merdu atau sumbang. Sumbang ni maksudnya bukan subang, sumbang. Sumbang ni maksudnya tak sedap lah suara tu. Merdu ni maksudnya suara tu sedap. Lagu tu sedap. So, biasanya yang keluar dalam radio tentulah suara penyanyi yang merdu, yang sedap. Takkan sumbang, siapa nak dengar? Okey. So, bila kita dengar lagu tu, kita guna organ apa? Ya, senang saja, mestilah telinga untuk mendengar. Okey, ini latihan yang kedua. Tengok latihan seterusnya yang ketiga. Okey. Perhatikan, bukan pemerhatikan. Salah idea tu, Perhatikan buah pisang yang masak. Bulatkan pemerhatian kamu. Okey, buah pisang yang masak ni pernah tengok kan? Okey, bau buah dia. Bau buah pisang, busuk ke wangi? Kalau dah busuk tu maksudnya tak boleh makan lah. Maknanya buah pisang tu wangi. Kamu bulatkan jawapannya. Kemudian rasa buah. Semua orang dah rasa buah pisang, manis ke pahit? Tak ada orang yang makan makanan yang pahit. Manis. Ya, bulatkan manis. Warna kulit buah pisang warna kuning, Kalau dah masak warna kuning. Kalau tak masak warna hijau. Kemudian permukaan kulitnya. Kita rasa kasar ke licin? Okey, bulatkan jawapan kamu. Okey, tengok bahagian B. Berdasarkan rajah di bawah, gariskan jawapan yang betul. Pemerhatian 1. Semut mempunyai 4 atau 6 kaki. Tengok pada gambar tu lah. Gambar tu pun gambar dah besar dah tu. Diperbesarkan. Kalau semut besar itu, kalau dia gigit, tak tahulah macam mana rasa kan. Okey, semut ni ialah serangga. Serangga biasanya mempunyai berapa kaki? 6 kaki. Kalau yang 4 kaki, kita tak panggil serangga. Nanti haiwan lain, Pemerhatian 2. Saiz semut kecil ke besar? Jangan ikut gambar ni. Gambar ni memang besar lah. Diperbesarkan. Saiz semut biasanya kecil lah. Okey. Organ dera yang terlibat yang kita gunakan. Macam mana kita nak tahu semut tu kecil atau besar, atau ada 4 atau 6 kaki? Kita guna apa? Telinga. Kita dengar semut berjalan, tahu semut ni 6 kaki. Betul ke? Atau kita hidu semut. Bila kita hidu semut, kita tahu dia kecil ke besar atau ada 6 kaki. Tak juga, So, jawapannya ialah kita guna organ dera mana? Mata lah. Kita melihat. Kita lihat baru kita tahu. Kita nampak semut tu kecil, semut tu ada 6 kaki. Okey. Disebabkan dia kecil, alat apa yang diperlukan untuk kita lihat dia jadi besar? Boleh tak kita gunakan silinder penyukat yang pertama tu? Silinder penyukat adakah kita gunakan untuk melihat semut, haiwan yang kecil? Tidak. Silinder penyukat untuk menyukat air. Yang kedua, pembaris. Kita guna pembaris untuk mengukur semut. Boleh juga kita nak ukur pembaris, ukur semut gunakan pembaris. Tapi macam mana kita nak tahu ada 6 kaki guna pembaris ke? Tak. So, kita guna yang ketiga, iaitu apa itu? Kanta pembesar, Kita lihat sebab semut tu kecil, kita guna kanta pembesar supaya nampak besar. Barulah nampak bilangan kaki dia ada 4 ke 6, Okey, itu saja latihan untuk hari ini. Ada lagi, silap cikgu. Okey, ada satu lagi latihan. Okey, jawab semua soalan di bawah berdasarkan pemerhatian ke atas sebatang anak pokok dalam 4 peringkat. Okey, ini pokok yang sama, bukan pokok yang berlainan, pokok yang sama. Pada peringkat P, kita kena catat di dalam jadual tu, jadual di soalan satu tu, catatkan bilangan daun dan ketinggian anak pokok. Kita nak tahu berapa bilangan daun dan tinggi pokok tu. Kalau P berapa dia punya bilangan daun? 2 contoh.
tinggi pokok tu berapa, dia tulis itu 2 cm, isikan dalam kotak tu. Q berapa dia punya bilangan daun, contoh ada 6. So bilangan daun dalam Q, kotak Q tu ialah 6 dan tingginya 4 cm. Begitu juga R dan S. Kamu isikan jawapan kamu di dalam kotak ataupun jadual yang disediakan. Okey, kita tengok soalan 2. Apakah peralatan yang sesuai digunakan untuk mengukur ketinggian anak pokok? Kita nak tahu pokok tu tinggi berapa, hari pertama, ke-7, ke-14, 21. Kita guna apa untuk tahu tinggi pokok? Ya, sebab pokok tu sampai 10 cm, tak berapa tinggi lah 10 cm ni. Maknanya kita boleh guna apa? Pembaris. Sebab pembaris kita pun panjang lebih pada 10 cm. So kita guna pembaris, tak perlulah guna pita pengukur ya. Kita guna pembaris. Okey, yang ketiga, soalan 3, tandakan betul. Tandakan right pada pemerhatian terhadap pertumbuhan pokok di atas. Ya. Ketinggian tumbuhan pada peringkat awal penyiasatan adalah rendah atau tinggi. Awal penyiasatan, peringkat awal di mana? Peringkat P lah. Masa P, pokok tu rendah ke tinggi? So tanda situ right, mana satu. Kemudian soalan B, ketinggian tumbuhan pada peringkat akhir penyiasatan adalah peringkat akhir yang mana? S. Peringkat S. Ya. 10 cm. So 10 cm rendah ke tinggi berbanding sebelum tu? So tandakan sendiri ya. Okey. Itu sahaja latihan untuk hari ini. Kemahiran saintifik memerhati. Okey, tolong siapkan latihan yang cikgu beri. InsyaAllah kita bertemu kembali pada minggu hadapan dengan latihan yang lain, pelajaran yang lain. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.